cabaran tidak kurang besarnya dalam bentuk yang berbeza. Kerana pasca wabak dan juga kehidupan yang dikongkong oleh suasana Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, satu suasana baru timbul yang antara lain sedang kita hadapi dalam bentuk yang tidak kurang mengancam, termasuklah tekanan kenaikan harga dan peningkatan kadar inflasi yang sekali lagi dihadapi oleh semua negara di seluruh dunia. Ada orang tanya saya, bila kerajaan membuat jawatan kuasa khas atau pasukan khas menangani inflasi, ada orang kata, adakah jawatan kuasa ini akan boleh menyelesaikan masalah inflasi? Kalau tanya saya, jawabnya tidak. Mana mungkin satu jawatan kuasa 5 menteri boleh mengatasi masalah, sedangkan negara-negara di Eropah, Amerika tak dapat mengekang inflasi, satu kerajaan. England tak dapat mengekang inflasi, negara-negara Eropah tak dapat mengekang inflasi, di mana angka-angka inflasi di negara-negara tersebut telah melebihi 8, 9, 10 dan ada yang double digit peratus. Tetapi yang kita nak lakukan ialah kita tidak boleh duduk berdiam diri. Kita perlu berusaha. Dan kerajaan tidak boleh duduk dalam keadaan business as usual. Langkah-langkah tambahan perlu dilakukan. Soal harga tidak boleh jadi hanya tanggungjawab KPDN HEP. Soal ayam tidak boleh hanya menjadi tanggungjawab MAFI. Semua agensi kerajaan, semua kementerian dan juga pihak pengeluar dan rakyat keseluruhannya perlu digemblengkan untuk, kalaupun kita tidak dapat nak mengurangkan kadar inflasi, sekurang-kurangnya kita perlu uruskan inflasi negara kita pada satu tahap yang manageable. Dan sekarang ini kita tahu kadar inflasi negara kita adalah pada kadar kira-kira 2.8%, antara yang paling rendah hatta di kalangan negara-negara yang setara dengan kita di ASEAN, dan jauh lebih rendah berbanding dengan negara-negara yang lebih maju. Yang antara lain adalah kerana adanya kesediaan kerajaan membuat intervensi dengan membuat keputusan-keputusan nekat agar rakyat kita, rakyat terbanyak, terutamanya di luar bandar, golongan di bawah daripada pendapatan 5,000 sebulan atau dipanggil B40, agar tidak terjejas teruk. Jadi keprihatinan perlu kita terus amalkan. Antara rakyat dengan rakyat, antara rakyat dengan kerajaan, kerajaan dengan kerajaan dan sebagainya. Namun, melihat kepada suasana yang ada ini, kita perlu bergerak ke hadapan dengan beberapa nilai-nilai tertentu yang saya rasa dan kita yakin akan didokong oleh keluarga Malaysia keseluruhan.